Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Bersama anda lagi sekali pada malam ini untuk menceritakan satu lagi topik yang panas. Bagi mereka yang pernah kena gout, cuba tulis kat sini kata yes, bagi tahu sakit macam mana, seksa ke tak, kena injection tak, kena makan ubat tak, berapa kali dia attack sebulan, cuba cerita. Jadi bagi mereka yang ahli kelab gout, dia ada ahli kelab gout juga, ni presiden dia, okey. Maksudnya ramai orang sebenarnya, tak kira lelaki wanita, walaupun lelaki 3 kali ganda lebih kerap kena gout, tetapi wanita pun boleh kena. So sebelum kita sambung, cek dulu suara semua okey, sebab malam ni topik yang mustahak, dan saya juga nak cerita seperti yang saya janjikan, apa yang saya bawa balik daripada Pantai Timur. Bukan saja Pantai Timur, daripada, ingat tak saya masuk ke Royal Belum, ke Greek, ke Jeli kan, masuk Kelantan, Terengganu, Utara Perak, Tasik Kenyir dan sebagainya tu. InsyaAllah malam ni saya akan cerita sedikit sebahagian daripada maklumat ataupun informasi ataupun pengalaman tambahan ilmu-ilmu yang boleh saya share dengan anda. Tapi kita nak mulakan dengan gout pada malam ini, sebab gout merupakan topik yang kedua yang paling saya minat selain daripada kanser, sebab dua-duanya saya kena. Jadi memang dekat di hati saya, dan kenapa saya diam tentang gout selama ini, sebabkan saya tidak ada jawapan yang memuaskan hati saya. Memang ramai yang saya dah bantu dengan Sacha Inchi Oil, dengan dulu ada Arextra kan, ada pernah dengar. Dulu ada juga bahan-bahan seperti arek kristal, semua dah orang mendapat manfaat. Termasuk arek suata pun, banyak orang mendapat manfaat. Dan juga saya baru ni cerita tentang daun salam kan. Pernah saya cerita tentang serai, turmeric, kalau buat teh, semua tu semua ada impact. Tetapi saya sendiri belum, orang kata apa, Tuhan bagi rezeki. Tapi malam ni saya nak cerita pada anda. So kalau bersedia, sila type kata saya yang kena gout tu, ataupun saya kenal sesiapa yang kena gout. Sebab gout ni kata orang yang perempuan yang pernah pergi bersalin, beranak, tahu tak? Dia kata kalau siapa yang pernah beranak, yang ni at least 2 hingga 3 kali sakitnya lebih teruk daripada beranak, dan juga orang sakit gigi, yang ni lebih teruk 2-3 kali ganda. Jadi saya fahamlah kan. Jadi you tak payah kata you macho macam mana, you kuat macam mana, bila datang je dia punya menyalanya gout tu, maka you tak boleh bergerak pun. Kata orang, bukan kata orang, saya tahulah, kalau ada cucu you ke ataupun anak you ke, atau angin je lalu, maksudnya melewati you, memang you dah rasa bisa tu amat sangat, very sensitive. Baik. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua sudah bersedia? Jangan sampai anda terlepas peluang untuk belajar ni kan, sebab ramai orang boleh kita bantu. Ready? Baik. Nombor satu, kenapa orang kena gout? Okey, senang aja. Okey. Dia bila cek darah, uric acid tinggi. Okey, kenapa uric acid tinggi? Okey, dia sebenarnya ada beberapa sebab. Salah satu daripadanya ialah sebelum itu, body kita, Tuhan jadikan memang 60% uric acid keluar secara sendiri. You tak buat apa pun, uric acid tu keluar. Jadi kalau genetik kita tu, keturunan tu ada banyak yang orang kena gout, family bapa atau mak dan sebagainya, kadang-kadang jaga baik-baik sikit, sebab senang you lebih kena. Atau macam anda yang pernah kena kemoterapi, macam saya pernah kemoterapi ataupun kanser punya bahan-bahan yang dah direlaikan, dipecahkan, dicuba matikan tu, by-productnya juga boleh mengeluarkan uric acid. Faham tu? Okey, but selalunya tetapi selalunya orang mengatakan tentang makanan. Tapi sebelum kita salahkan makanan, kita kena tengok dulu apa punca sebenarnya. Ramai orang yang kena diabetes, ramai orang yang ada masalah buah pinggang, disebabkan buah pinggang tidak boleh menapis keluar uric acid, dia menyimpan, maka uric acid itu boleh naik. Jadi 3-40% yang bukan body kita buat boleh datang daripada tambahan lagi pemakanan. Jadi baru datang makanan, tahu tak? So makanan ni seperti anda tahu kan, kalau terlalu tinggi gula, ni apa kaitan pula gula? Orang selalu cakap tentang protein, tentang organ food, tahu tak? Tapi gula dulu. Gula merupakan kaitan kuat dengan kenaikan you punya uric acid. Okey.
adalah dia punya chemistry dia. Kalau gula tinggi, insulin you tinggi, bila insulin tinggi tu susah nak proses semua tu, jadi dia malas nak keluar uric acid pun yang asalnya daripada protein. Saya ulang, protein metabolismenya, bila kita proses makanan-makanan yang berasaskan protein tinggi, dia boleh keluar namanya purine. Okey, purine tu akan keluar jadi nanti apa? Uric acid. Okey, dan uric acid ni dia jadi kalau lebih sangat daripada sepatutnya, dia akan lekat. Dia macam bisanya tu, kalau tulang ikan lekat kat leher tu, you bayangkan tulang-tulang kristal kecil-kecil ni bila dia dah keras, dia melekat, dia selalu suka pergi kat mana dulu? Siapa tahu cepat? Mana? Dia suka kat bahu dulu ke, kat siku dulu ke, lutut ke, ataupun ibu jari. Dia cukup suka ibu jari kaki. You bayangkan ibu jari kaki, you bawa 70-80 kilogram badan you, dia kena sikit je kat satu joint je kat ibu jari kaki tu, memang you dah tak boleh jalan. Faham? Okey, dan dia bila merah, kalau you tengok dari jauh, kadang-kadang tak berapa nampak serius. Tetapi you try picit tengok, try tekan tengok. Okey? Jadi lepas tu dia boleh pergi ke mana pun. Tak mau ibu jari kaki, dia boleh pergi bagi pergelangan kaki ataupun jari-jari kecil yang lain. Kaki dulu, dia suka kat kaki dulu. Mungkin sebab gravity kan, asid ni mungkin dia turun ke bawah ke, maka dia sangkut kat sana. Bila dia dah sangkut, dia suka melawat balik. Itu yang dahsyatnya. Sekali dia pergi singgah kat situ, dia datang singgah lagi sampai kadang-kadang kalau tak jaga betul, dia naik ke sebelah lain pula. Lepas tu kalau you makan ubat, selalunya doktor bagikan colchicine, bagi allopurinol. Pernah dengar tak ubat-ubat tu kan? So dia bagi ubat. Kadang-kadang dia kena check balik, takut liver you rosak dan sebagainya. You pun terpaksa makan. Kalau baik, Alhamdulillah. Tapi selalunya orang yang kronik ni, maksudnya lebih pada 6-7 bulan, dah lebih pada setahun dia datang balik. Sebulan kadang-kadang dia visit every week. Kadang-kadang once a month dia mesti melawatnya. Maksudnya dia datang balik. Dia kata halo balik. Maksud bila datang balik tu, selalunya orang gout ni dia mesti bawa apa orang panggil, kotak ubat kecil. Tahu tak? Yang plastik tu, yang kotak kecil-kecil tu, dia khas, dia dah siap dah. Allopurinol ataupun colchicine ataupun goutnil lah. Goutno lah, nama macam-macam. Lepas tu ada Voltaren lah, ubat painkiller, atau Synflex lah, Acoxia lah. You sebut je, dia orang semua expert tentang painkiller. Dan mereka ni juga termasuk saya kalau tak jaga akan merubah dia punya kidney punya function. Daripada GFR-nya stage 1 boleh selalunya stage 2. Orang gout selalunya stage 2, stage 3 tu biasa. Okey, tapi kalau dia terlupa diri, terlalu banyak painkiller, dia masuk stage 4 sampai boleh jadi kidney dialysis pun. Sebab tu you kena dengar lecture I ni, sebab ramai juga yang tak diabetik pun disebabkan gout saja boleh menyebabkan dia kena dialysis. Sebelum itu ada lagi masalah tophi. Tahu tophi? Saya kata tadi dia lekat-lekat, bengkak-bengkak, bila dah hilang surut dia kecut balik. Tapi kalau dah tak surut, dia dah kematu. Faham kematu tak? Dah jadi keras, tulang tu dah macam dah calcified tu. You akan tengok, saya ada satu kat kaki ni, takkan nak tunjuk kaki pula kan. Dia naik benjol tu. Kadang-kadang nak pijak pun dah tak boleh. Walaupun baik, dia dah ada benjol kat situ. Setengah orang you tengok kan kat siku ni kan, dia naik bulat-bulat. Kalau you nampak bulat-bulat macam ni, bukan ni fat. Okay? Saya ada ketul-ketul ni fat ni, tetapi kalau dia naik timbul toing macam tu, toing kat sini, kadang-kadang kat sini tangan sampai jadi macam tu. Memang tak boleh semayang, tak boleh nak rokok boleh lagi, tapi nak sujud, memang nak duduk antara dua tahiyat tu memang out. Pakai kerusi. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang menyebabkan lagi boleh menyala? Satu daripadanya lain pada gula ialah kalau you suka makan protein yang banyak daging lah, termasuknya daging merah terutama sekali, seperti daging kambing kan. Minat saya sate dulu kan, daging lembu lah. Lepas tu ayam pun sama. Semua jenis daging lah. Lepas tu ada setengah orang yang tak boleh makan belacan, tak boleh makan ikan bilis. Kena je bau je ikan bilis ataupun bau belacan cukup, dia dah mula nak rasa dah datang. Udang tak boleh, siput tak boleh, apa lagi? Ketam, seafood lah, terutama sekali sotong. So setengah orang dia funny, dia makan durian pun kadang-kadang boleh spark balik.
Setengah orang makan udang okey, tapi dia makan sotong tak boleh. So tergantung pada you. So jangan nak samakan semua orang. Okey, baik kita habiskan. Makanan apa lagi seperti sardin. Ni cun lah ni kalau kena sardin, benda-benda yang dalam pack tu, dalam tin tu, kalau siap ikan-ikan tu semua kena. Tak kira salmon ke apa pun boleh kena juga. Organ food, makanan yang dalam ni lah macam otak. Kan kita ni kepala ikan, hati, inilah hati ayam ke, hati lembu ke apa, you suka makan. Paru-paru, organ-organ ni cun. Okey. Kalau nak tengok you baik tak baik, kalau you test makan tu balik, kalau tak menyala, betul lah you baik tu. Okey. Tapi apa pun, kita bukan nak test, kita nak tengok result kita tu supaya uric acid tu tak naik daripada 5, 6, 7, kadang-kadang 7, 8, 9 dia mula. Okey, dia punya miligram per desiliter kan. Okey. Apa lagi? Ada setengah sayur pun, seperti asparagus, seperti bayam, seperti green peas, kacang-kacang hijau ni jaga baik, cauliflower pun, okey, dan tomato. So orang yang kena gout ni selalunya dia kena elakkan kacang-kacang, especially lah, jaga baik-baik. Dan mereka yang suka buat keto diet, berhati-hati, ini dia akan menyala balik. Okey, selalunya phase pertama bila you nak buat keto diet, kalaupun you nak sangat buat keto diet, rasa kalau gout tak payahlah. Sebab apa? Bila dia datang fasa pertama tu, orang kata tak apa, you go through first. Abang, akak sekalian, kalau you dah mula kena, dia datang balik, itu isunya. Bukan you boleh bagi dia melawat sekejap-sekejap, faham tak? So dia datang lagi, nanti datang lagi. Okey, kes yang tengah bercakap macam saya ni, kadang-kadang dah sampai 10 tahun. Biasa kalau 8, 9 tahun, 5, 6 tahun tu biasa, betul tak? Sebab apa? Dia sukar nak pergi. So macam mana nak cari jawapan? Okey, setengah orang tu dah habis dia punya cari idea nak buat apa. Sebab setengah orang kata you kena ambil potassium citrate. So kalau you bahasa awal potassium citrate, you pergi beli kat farmasi, you campur dalam air you minum, you buat tu okey, potassium citrate bagi alkaline body, cantik, boleh. Nombor 2, you tingkatkan sayur-sayur yang lain daripada yang saya sebut tadi. Asparagus jangan, spinach jangan, green pea, cauliflower, tomato tolak ke tepi. Dan you tengok sayur apa lagi yang tak boleh. Lain daripada tu, tingkatkan semua. Sayur-sayur lain semua boleh. Okay? Hati-hati dengan orang kata apa, kalau ada coklat. Okay? Kadang-kadang coklat pun boleh naik balik dia punya tu. Setengah orang ambil sodium bicarbonate, baking powder, sorry. Okay. So baking soda tu kalau you sodium bicarbonate tu you ambil 1 teaspoon, you masuk dalam air, you buat 2 kali sehari. Okay, you amalkan. Okay. Lepas tu cari makanan-makanan yang macam semalam saya cerita, tinggi potasium pun bagus, ada magnesium, ada kalsium, dan apple cider vinegar. Terkenal apple cider vinegar ni untuk orang gout yang peringkat awal, senang, cepat dia larut. Okay. Dan kurangkan gula, saya dah kata tadi. Tinggikan balik vitamin C you. Vitamin C tu maksudnya minum air lemon lah. Pergi mana pun minta air panas, bubuh slice lemon kat atas, cantik. Lagi, jangan langsung beli makanan-makanan yang ada tulis high fructose corn syrup. Dia selalunya kat belakang kalau ada benda-benda manis, minuman-minuman manis tu memang yang dalam tin-tin semua tu you kena tolak ke tepi. Very fast dia menyala balik. Setelah tu you ambil vitamin biasa yang saya kata D3 dan K2. Ingat, D3 dan K2. Bagi mereka yang tak tahu mana nak cari, you just phone admin saya, PM kata nak D3 K2. Kita dah buat special untuk 2 biji sehari, 20,000 D3 unit dan 200 lebih kurang 200 miligram. So bukan miligram, mikrogram. K2. Dia datang macam twin pack. Kalau you ambil tinggi sangat D3, kalau tak ambil K2 bahaya. Nanti ada masalah kalsium tinggi sangat dalam badan you semua. You tak perlu ingat tu semua. Yang penting ambil D3 dengan K2 cukup. Okey. Dan lain pada tu saya rasa you tak perlu belajar lagi dah tentang gout ni. Itu saja yang you kena perhatikan. Make sure apa-apa yang you allergic ataupun bukan allergic, you orang panggil sensitif, you kena tolak ke tepi. Baik, sekarang bila saya kata
Dan saya masih percaya, dan memang ramai orang dah tahu ayatnya ialah setiap penyakit ada ubatnya, kan, telah dikata berkali-kali. Maka rupanya baru saya dapat satu peluang setelah berkali-kali, bertahun-tahun saya cuba. Anda tak tahu betapa sengsaranya kalau saya cerita gout yang saya lalui. Yang pernah saya cerita pada anda sekalian, paling serius dan paling orang kata last resort lah konon. Maksudnya dah mati akal dah tu. Terbang terus pergi Jakarta sebab dapat tahu kat Facebook, tengok kat ni lah kita internet kan, tengok seorang pakar daripada Jakarta yang boleh tebuk you punya belakang pakai jarum yang 6 inci, dia pakai x-ray, dia cucuk kiri kanan belakang saya tu supaya dia boleh bunuhkan dia punya sakit dekat lutut dengan ankle dan ibu jari saya. So saya dah kena 10 tahun. You bayangkanlah, lepas pada kemo semua dulu kan, saya bekas daripada, saya katakan salah satu sebab kenapa uric acid boleh tinggi adalah selepas kemo. Orang yang kemoterapi, orang yang pecahkan dia punya cancer cell tu, dia punya byproduct salah satunya namanya uric acid. Tak apa. Dan pula saya pula dulu-dulu zaman jahiliah memang suka sate, padan muka. Sate dengan kacang tu dia. Memang ubat dia lah tu kan. So jadi tuan-tuan sekalian, saya cerita kat you lebih kurang berapa tahun lepas ni, 4 tahun ke 5 tahun lepas, saya kena cucuk, saya bagi dia cucuk belakang saya, lebih kurang 12 jarum. Ni belakang ni, panjang-panjang ni. Saya ada gambar kalau you nak tengok, tapi mungkin perempuan tak sanggup tengok kot. Dia cucuk di bawah x-ray dan dia nampak sikit. Dia kata boleh tak tahan, tak payah bius. Saya kata tak mau bius sebab saya nak tengok apa berlaku, saya tak mau tidur. Dia bantainya kiri kanan, belakang tu turun ke bawah tu, sebab di situ keluarnya nerve saya untuk sampai ke kaki dan pergelangan kaki, lutut semua kan. Jadi saya mengharapkan bila dia bakar nerve saya sampai macam tu, surrender. Kononnya itulah mungkin sempadan terakhir untuk melawan gout saya. Sebenarnya saya tahu dia tak boleh mengurangkan uric acid, tetapi dia boleh mengurangkan sakit ataupun bunuh sakit saya. Nak bagi tahu kat you, cuma 4 jam saja, dan 4 jam tu pun disebabkan ubat pelali, ubat painkiller yang dia bagi yang menghilangkan sakit saya. So saya ingatkan betul dah dalam 4 jam tu saya dah boleh berjalan. Dia suruh jogging sikit, saya dah boleh jogging. Rupa-rupanya masuk jam yang kelima, balik ke hotel, dia menyala balik. Habis berapa ribu? 28,000 harga doktor, 28,000 ringgit. Tak termasuk hotel, kapal terbang dan sebagainya. Pasal apa? Orang Melayu panggil desperado. Faham tak? Dah memang desperate sangat. Jadi tuan-tuan sekalian, gout punya cerita ni jangan melawak. Saya prihatin sangat dan saya mahu anda sekalian belajar malam ni untuk ikut tadi yang saya ceritakan. Buangkan makanan yang you sensitif, jaga baik gula dan susu dan bahan-bahan daging, organ semua tu, dan sayur-sayur sensitif, dan ambil apple cider vinegar. Lepas tu amalkan daun salam, amalkan beberapa lagi. Tetapi yang kenapa saya excited sangat dan saya sanggup cerita juga walaupun dah lambat sikit malam ni, saya pergi belajar baru ni. Kan saya pergi di mana, saya ceritakan setahun dah saya cari, 2 tahun dah masuk tahun ni, saya dah cuba berbagai jenis yang cucuk tadi pun tak buat juga. Saya dah macam-macam cari, rupa-rupanya dah ada jawapan. Ini antara rempah rimpang ataupun akar kayu yang saya belajar dan saya cari dan saya import, bukan import lah, kawasan Nusantara ni kita boleh ambil sendiri dan kita suruh dia orang keringkan untuk kita. Dan saya dah sediakan untuk anda sekalian, bukan dalam bentuk ni. Ini adalah yang saya buat ni adalah untuk prostate. Nanti saya cerita prostate lain kali. Okay? Malam ni kita fokus pada gout dulu, boleh tak? Saya ada lebih kurang 12 jenis penyakit yang saya belajar baru ni dalam fasa terakhir saya belajar ni. Saya dah belajar tetapi saya belum bersedia cerita sebab saya sendiri tidak ada impact. Kalau saya tak baik, saya tak nak cerita pada you. Okay? Walaupun sampai dah 26,000 saya takkan cerita, tapi ada sesuatu yang saya dah siap dalam botol ni. Saya namakan dia RX9 dan RX10. So you tolong ambil nota, tulis kat situ RX9, RX10. Saya bagi kod
untuk herba yang saya sendiri dah keringkan dan minta supplier saya orang panggil apa, bukan tumbuk lah, kisar. Ni cara herbalist kan, cara herbal. Dan saya dah cuba hampir dekat sebulan setengah. Inilah saya nak cerita pada you sekarang ni. Okay. Ada cara nak makannya RX9 dengan RX10 ni. Tulis RX9, RX10, minta kepada admin saya, kata saya sakit gout dah lebih daripada beberapa tahun. Kalau you bawah pada setahun, saya ada yang simple punya, namanya no more gout. Okay, D&D no more gout. No more gout tu untuk orang yang kena sikit-sikit, faham tak? Dia tak payah kena pergi jumpa bomo apa semua, tak payah. Ni, muka tak malu ni, bomo pun pergi tengok. Pasal apa? Pasal desperate sangat. Orang kata jom kita pergi Kuala Ketil, saya pergi Kuala Ketil. Jom pergi ke Beranang, pergi Beranang. Mana, kan saya kata Jakarta pun saya sanggup. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang kena gout, they are desperate. So boleh tak you bantu seramai mungkin, ni ikhlas. Saya nak you cuba yang saya dah cuba untuk diri saya. Bukanlah saya nak garanti 100%, tapi orang yang dah 10 tahun sakit, yang dah memang benjol-benjol, dah naik top 5 semua, hari ni bolehlah sikit berjalan, bolehlah turun tangga, naik tangga. Dulu memang ngencot-ngencot. Sekarang walaupun semayang masih lagi dah. Tapi yang bagusnya tak payah pakai kursi lagi dah. Masih lagi tak boleh lipat habis, tapi dah boleh turun ke tikar semayang. Dulu ni kursi ni lah saya semayang. Orang tak tahu ni. Tapi buat apa saya malu cerita, demi untuk bantu you all. So dalam ni ada beberapa yang saya dah masukkan sedikit dalam bentuk supaya you senang makan, dalam bentuk kapsul. Kalau tidak, dia pahit. You ambil RX9 ni, saya bagi 2 biji nanti. Lepas tu RX10 ni saya bagi 4 biji ke 5 biji, nanti saya check balik. Nurse saya akan tulis berapa banyak, saya prescribe untuk you. Tapi dia cuma you order baru saya boleh buat. Saya tak boleh jual macam farmasi, tak boleh jual. Dia sebab macam orang kata masak periuk, faham tak? Macam buat sendiri. So homemade ni saya buat, you ambil untuk 15 hari dulu, tengok. Kalau dia dah lega, you order lagi. Jangan order banyak-banyak, okey? Sebab mana tahu kan nanti tak serasi pula. Tapi bagi saya dah cuba masuk 2 bulan, 2 tangan, 2 jari. Ni semua Allah punya kerja. Saya syukur sangat. You tak tahu betapa syukurnya orang yang baik, gout yang saya kata bukanlah baik baru 2 bulan, tapi dah lega banyak. Dan saya dah hantar untuk cek steroid pun. Yang penting semua bahan-bahan ni kita kena hantar untuk untuk cek, sebab orang-orang yang supply herbs ni, mereka ikhlas, mereka daripada datuk nenek mereka, daripada supply untuk yang kata ini bagus, tapi kita tahu dari pokok mana, daun apa, akar mana, kulit apa, semua kita kena tahu dan kita belajar. Tetapi yang penting saya dah hantar kat University Science untuk tolong cek ada steroid tak steroid. Kan ada tempat cek dadah tu kan. Kita kena make sure, sebab ramai kat pasaran sana yang sehari makan, sehari baik tu, terus boleh sembahyang semua tu, confirm ada steroid. Yang ni perlukan hampir 2-3, kadang-kadang 3-4 hari baru nampak beza. Saya punya hampir 5 hari baru nampak beza. Berarti dia baru berjalan, dia lawaskan kencing. Dia yang penting untuk menapis keluar. Lepas tu keluarkan uric acid. Kita boleh tengok kita punya level of uric acid tu menurun. Yang paling penting bukan sangat nak tengok darah turun tak turun uric acid. Saya tak peduli sebenarnya. Yang saya peduli ialah sakit. Kalau sakit dah tak ada dan produk ni tidak ada steroid, saya tak peduli. Saya akan lawan habis-habisan dan saya akan cerita satu kampung. Maksudnya satu dunia saya akan cerita. We have got the answer. Mana tahu, sebab you pun mungkin dah try banyak. Dan kita tak mau painkiller lagi dah. Kita kalau nak bagi hilang sakit, kita pakai rempah rimpang. Rempah rimpang ni contoh dalam RX9 tu kita ada kita pakai cili kering pun. Tapi cara kita tumbuk dia, cara kita kisar dia berapa gram semua tu, itu secret lah kan. Takkan nak cerita semua kat you all kan. Dari segi rawatannya simple sangat. As long as you makan perut penuh, dia tak boleh perut kosong, sebab semua ni very heaty. You akan rasa panas.
Minggu pertama saya makan ni dia rasa berpeluh keluar. Rupanya dia nak tendang keluar tu dahsyat. Tapi insyaAllah. So malam ni you patut bersyukur saya boleh kongsi cerita, dan Tuhan tu Maha Kaya. Dia bagi saya 10 tahun pencarian. Dan saya mengharapkan saya dah dapat jawapan, dan saya minta Tuhan bagi peluang saya baik lama sikit lah kan. Ni baru masuk 2 bulan, nak masuk 3 bulan. Mungkin masuk 4 bulan baru saya lebih confident, tapi cukup 2 bulan ni, nak masuk 2 bulan lebih dah ni kan, dah rasa memang lebih yakin. Lebih-lebih lagi bila saya dapat result balik daripada lab tu, daripada Laboratory University Science Malaysia, mengatakan tidak ada steroid. Yang tu yang paling lega, sebab dulu saya pernah makan ubat-ubat. Saya pergi umrah, saya desperate nak pergi umrah kan, jadi saya tak boleh tawaf, tak boleh nak sa'i semua kan. So saya cari jugalah ubat-ubat yang kat internet ni. Wah, dia orang kata testimoni dia semua cantik kan. So kita beli baik pula tu. Masuk seminggu lagi baik, tapi muka dah jadi kembang. Orang-orang yang kena steroid ni, you makan gila, muka kembang, merah, menyala, jalan cantik, body dah naik balik. Lepas sebulan dia tendang balik. Bila dia tendang balik tu, dia akan jadi sakit dan you akan demam. You faham tak? Dia punya healing crisis tu lebih teruk daripada sebelum you makan ubat-ubat tu. So anda sekalian, bukan saya tak bagi you belilah, sebab tu duit anda. Tapi orang yang pernah beli hampir 4 ke 5 jenis. Yang pil bulat-bulat, pil kecil-kecil, yang mereka hantar mai kat rumah semua tu, mereka sanggup. Ya Allah, minta tolonglah. Saya tak tahu sama mereka tu cek ke tak cek ada steroid. Yang saya boleh cerita ni, lepas saya balik pada Mekah tu kan, saya telefon kat staff saya kata, hang ambil sampel yang tinggal lagi kat office saya, ada simpan sikit tu, hang tolong pergi hantar sat kat lab ni, aku duk rasa macam pelik ni, badan dah jadi lain macam ni. Depa main lepas seminggu, depa kata confirm dok, ada steroid dan ada ubat painkiller yang diharamkan. Ni saya abang betul-betul, ada steroid dan painkiller yang diharamkan. Kan painkiller ni ada dulu punya yang tak boleh pakai lagi dah, sebab dia terlalu baik. Tapi untuk binatang, benda tu dia pakai untuk masalah penyakit binatang, tapi bagi hilang sakit untuk manusia, dan dah diharamkan, dia masuk juga dalam tu, dan dia joy. Saya minta maaf lah orang Malaysia, kita sama-sama dah terkena, dan malam ni saya dengan syukur dan dengan rendah diri saya menggalakkan YouTuber. Saya baru bawa balik cuma untuk 8 orang dulu. Saya nak cuba untuk kawan-kawan, dan mungkin you yang beruntung dapat 5-6 orang pertama. Tapi don't worry, kalau you order, bagi saya lebih kurang 2-3 minggu saya akan siapkan lagi. Okay? Saya kena ambil sikit-sikit. Dia orang takkan boleh supply sampai 2-3 guni, tak boleh. Akar-akar kayu ni memang dia cari, dia masuk hutan ikut dia punya season dia. Baru saya tahu, saya belajar. Dia orang kata kalau musim hujan tak boleh akar ni, musim kering tak boleh akar tu pula. Macam-macam cerita. Okay? So malam ni kita dah dapat RX9 dengan RX10. Dia datang satu set macam tu. Kenapa satu set ni pun ada sebab. Satu untuk, kalau orang Melayu ni kata nak bagi perbetul urat lah kan. Mereka cerita, kalau orang kampung kata yang ni nak perbetulkan urat, yang ni nak bagi hilangkan angin, yang ni nak bagi lawas kencing. Mereka cerita macam tu. Tapi kita faham lah, lawas kencing tu nak bagi apa, kidney kita tapis uric acid kan. Kalau nak betulkan urat, nak bagi apa tu, urat kita lega, tak sakit semua tu, rupanya is a painkiller. Yang menghilangkan saraf punya sensitivity. Sebab tu orang cancer pula, orang gout ni very sensitive. So tolong dan apa lagi saya nak cerita tentang RX9 dengan RX10 dah siap. Okey, itu adalah untuk apa tu, ni label pun saya tak buat lagi, ni saya cerita kat you. Okey, siapkan botol ni, dalam ni ada kita supply untuk try 15 hari dulu. Kalau you nak sebulan pun tak apa. Sebab apa, susah juga nak dapat ni kan. Saya beli sampai 6 bulan lah supply kan. Kita dah tahu kan. So kita takut tak ada supply nanti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.